Anda sedang menyaksikan Bicara Naratif berlatar belakangkan kehangatan politik semasa. Pastinya debat di dalam parlimen juga berikutan perdebatan berkait tentang peringkat jawatan kuasa untuk kelulusan bajet satu demi satu. Dikhabarkan 17 kementerian sudah pun diluluskan dan ada berbaki sekitar 10 kementerian lagi. Dan juga berlatar belakangkan senario politik semasa hari ini yang bergolak. Apa kemungkinannya? Kesemua itu harus kita cermati perbincangannya kerana apapun kepada marhain yang lebih utama adalah soal makan pakai tempat tinggal dan juga realiti ekonomi yang sentiasa tertekan disebabkan oleh bahana daripada pandemik COVID-19 ini. Untuk jujur bicara naratif pada malam ini, anda boleh ikuti di FB Live Berita RTM dan anda menyaksikan ini di saluran Berita RTM dan juga My Free View 123. Untuk tujuan perbincangan ini, anda boleh menyatakan juga pandangan dan komentar di FB Berita RTM. Kalau sempat kita cuplik nanti di sepanjang perbincangan. Tetapi menemani saya bergegas dari Parlimen tadi menjawab soalan-soalan adalah Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi. Saya bayangkan, Datuk, terima kasih. Selamat datang, Datuk. Hari yang sibuk memandangkan isu-isu. Datuk bergegas dari Parlimen kabarnya. Jadi apa khabar Parlimen hari ini, Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat kembali ke Bicara Naratif. Sudah pasti isu hari ini ialah apa yang berlaku di Parlimen. Kita sedia maklum bahawa belanjawan negara kita telah pun diluluskan di peringkat dasar. Tidak ada masalah. Tidak ada pengundian. Dalam Parlimen ini dia panggil belah bagi. Sama ada dengan suara. Siapa suara lebih kuat, dialah menang. Siapa setuju, buat suara, dialah menang. Tetapi kadang-kadang ada proses belah bagi. Dan setakat ini 17 kementerian sudah pun lulus belanjawan. Kita ada 25 semua kementerian. Maknanya kita sudah melepasi separuh lah. Setengah dah. Kita bersyukurlah walaupun berlaku perbahasan yang agak sengit kadang-kadang. Ini penting, kelulusan bajet penting untuk membolehkan kita teruskan agenda pembangunan kita. Kita sudah maklum bahawa bajet mengandungi peruntukan bagi bayaran gaji, belanja mengurus, pembangunan. Jadi kalau tak luluskan oleh Parlimen, maka adalah sekatan-sekatan tertentu. Dan ini akan menjejaskan kelancaran pentadbiran negara. Setakat ini alhamdulillah kerajaan mempunyai majoriti yang agak baik apabila diadakan pengundian. Hari ini pun ada pengundian untuk Kementerian Pelancongan. Dua lagi Kementerian Wanita dan juga Kementerian Alam Sekitar tidak ada pengundian. Itulah senario semasa. Apapun kita Parlimen ini dilanjutkan 2 hari. Kita jangka pengundian keseluruhan bajet ini adalah pada 15 hari bulan. Jadi hari ini 8 hari bulan, seminggu lagi lah. Jadi hari ini kami ahli Parlimen sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia menunggu loceng. Kalau menunggu loceng itu bergegaslah kami. Sebahagian kami ada dalam Dewan, tak ada masalah. Tapi setengah-setengah mungkin ada urusan, ada mesyuarat. Itulah keadaan semasa. Dan sebenarnya keadaan hari ini saya lama juga dalam Parlimen Malaysia. Tak pernahlah kita alami keadaan begini. Di mana kita tertekanlah kenapa kita nak pastikan bahawa semuanya diluluskan oleh Parlimen. Dalam ingatan saya lah, di mana setiap kementerian melalui satu cabaran yang agak besar ialah tapi itulah keadaannya dan kita mendoakan semua akan berjalan dengan baik. Dan akhir sekali pengundian 15 hari bulan bajet luluskan, maka ini membolehkan kerajaan menjalankan tugas seperti mana yang diamanahkan oleh rakyat Malaysia. Datuk, digambarkan bahawa suasana yang menekan ini dibawa oleh bahana daripada pandemik COVID-19 memerlukan dokongan yang kuat. Jadi saya dikhabarkan perlu ada engagement, termasuk hari ini kesempatannya mendapatkan feedback, maklum balas daripada pihak oposisi. Jadi pengalaman mendapatkan feedback ini untuk untuk RMK, saya kira. Saya secara peribadi amat menggalakkan dibawa urus ataupun engagement. Semalam saya ada 2 engagement yang besar. Yang pertama, pemimpin pelajar, Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan MPPK, mewakili semua universiti awam dan sebahagian universiti swasta,
kita ada lebat urus berkaitan dengan RMK 12. Mereka banyak memberi pandangan berkaitan dengan TVET, berkaitan dengan digital, bagaimana sukarnya untuk mendapat akses internet. Ini menjadi isu-isu yang dibangkit oleh pelajar. Saya juga semalam ada lebat urus dengan ahli parlimen mewakili kerajaan. Mula-mula kita ingat nak buat sekali kerajaan dan pembangkang. Tapi kawan-kawan kata elok kita buat hari yang berasingan. Maka pembangkang hari ini dan kerajaan semalam. Apabila saya berdialog dengan ahli-ahli parlimen kerajaan, dibangkitkan tentang hal-hal asas lah. Maknanya perkhidmatan asas, jalan, elektrik, air, khususnya kawan-kawan kita di Sarawak dan Sabah yang masih lagi menjadi cabaran pada mereka. Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan ahli parlimen pembangkang, kehadirannya baik, menggalakkan. Mereka agak konstruktif, memberi pandangan. Kita harus tengok ke hadapan, ya. Kita harus berani melaksanakan perubahan struktur dalam ekonomi negara kita bagi menangani masalah-masalah yang sudah lama kita alami. Hari ini juga saya mengadakan dialog dengan sebuah syarikat gergasi dalam bidang IT. Jadi lebat urus ini penting, ya. Dan selain itu kita di PU dalam kita merancang untuk RM ke-12 juga buka kepada umum lah, untuk memberikan pandangan. Jadi kira-kira 600 cadangan dikumpulkan, berkisar di sekitar peluang pekerjaan. Kita sedia maklum COVID ni pada masa ini antara perkara yang mencabar hari ini ialah untuk menguruskan ekonomi kewangan negara, kesihatan sudah pasti merupakan satu keutamaan. Tetapi yang dekat di hati ramai rakyat Malaysia ialah peluang pekerjaan dan peluang perniagaan. Alhamdulillah sekarang ini kita ada PKPP, pasal pemulihan. Ya. Kita dah lebih 70,000 kes COVID ini. Hari ini pun melebihi 1,000. Saya ingat dah 2-3 minggu lah yang melebihi seminggu ini. Satu keadaan yang amat mencabar. Maka kita dilanda oleh krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Dan dalam keadaan sekarang ini lebih-lebih lagi lah dituntut untuk kita bersatu, dituntut untuk kita bersama merangka dasar-dasar yang boleh, yang pertama mempertahankan ekonomi kita, mempertahankan pekerjaan yang ada. Yang kedua untuk kita merangka strategi bagi memulihkan ekonomi negara. Jadi sebahagian daripada strategi memulihkan negara telah pun dibentangkan oleh Yang Hormat Menteri Kewangan apabila bajet negara dibentangkan kepada Parlimen 6 November lalu, dan dalam masa beberapa minggu lagi kita akan muktamadkan rancangan Malaysia ke-12. Ya. RM12 ini merupakan antara tugas terpenting saya selaku Menteri bertanggungjawab pada unit perancang ekonomi. Begitulah, ya, kitaran kita dalam hidup ni. Kita sentiasa aktif, kita sentiasa ada tugas masing-masing, ada yang berniaga, kerja kerajaan. Kami ahli politik dan menteri sentiasa sibuk dengan berjumpa dengan pihak-pihak berkepentingan, bincang mengenai dasar, strategi. Dalam konteks sekarang, saya juga ahli Majlis Tindakan Ekonomi. Saya bertanggungjawab pada Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi umpamanya, di mana kita mesyuarat sekarang ini setiap hari Rabu, biasanya setiap hari Senin. Jadi ini juga satu pentas, ya, satu platform di mana Perdana Menteri yang mengusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi ini akan mendengar pandangan daripada menteri, daripada sektor swasta dan ahli-ahli Majlis Tindakan Ekonomi yang lain. Dan di sinilah juga kita merangka strategi bagaimana nak menangani isu dan cabaran masa kini, ya, keadaan hari ini dan juga masa jangka pendek. Ya. Jadi kita dah ditubuhkan pada 10 hari bulan Mac yang lalu Majlis Tindakan Ekonomi, dan hampir setiap minggu kita bermesyuarat, dan ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan untuk menangani isu-isu dan cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Ya. Sementara Datuk Seri menyebut itu tadi, saya kira libat urus ini untuk mendapatkan pandangan balas daripada awam. Secara dalam talian saya dikhabarkan masih ada masanya untuk awam memberikan pandangan balas, feedback. Kita sebenarnya dah hampir penghujung lah. Tapi di segi umpamanya dari segi penekanan itu bolehlah kita ambil kira. Tapi dari segi dasarnya kita dah banyak dah, sebenarnya dah 18 bulan, ya. Kerajaan mulakan lebat urus untuk mendapat pandangan daripada rakyat, ya, turun ke bawah,
jumpa kerajaan negeri, jumpa menteri besar, menteri-menteri, ahli akademik, tenaga pemikir, Bank Dunia, ya, tokoh-tokoh perniagaan, banyak libat urus, dan saya sendiri pun terlibat setiap hari lah libat urus mengadakan video conferencing dengan Menteri Besar, Ketua Menteri. Hari ini saya ada video conferencing dengan Ketua Menteri Sabah, ya, kerana sekarang ni sudah pasti pergerakan kita terhad. Jadi elok juga lah kalau tidak kena naik kereta bang, ya, satu hari untuk ke sana. Sekarang ni dalam masa 40 minit banyak yang boleh kita bincangkan. Jadi itulah keadaannya. Kita dah ada penghujung, tetapi kalau ada pandangan, macam semalam kita ada pandangan daripada ahli parlimen mewakili kerajaan, ya, ada pandangan yang bernas, tumpuan harus diberikan kepada perkara asas yang memang kita berikan, tetapi apabila datang ahli parlimen kita perlu beri perhatian lebih serius. Hari ini daripada pembangkang mereka memberi beberapa pandangan yang mungkin boleh kita beri pertimbangan. Umpamanya perlu diberi perhatian kepada pelaksanaan projek. Kata mereka atas kertas cantik, ya, tapi apabila turun ke bawah itu kadang-kadang tak berapa menjadilah. Umpamanya projek-projek oleh kerana kegagalan kontraktor. Jadi memang benarlah kita nak rancang atas kertas nampak cantik, nampak elok, tapi nak buat ni satu perkara yang mencabar, memerlukan kepimpinan, memerlukan kepakaran, ya, memerlukan komitmen yang tinggi untuk pastikan bahawa segala perancangan itu dapat kita jayakan. RMK12 ni nanti Datuk Seri, saya kira saya sendiri berhasrat untuk kita pergi lebih dalam, lebih jauh untuk melihat sektor-sektor strategik khususnya. Tetapi sementara Datuk Seri juga menyebut soal keadaan ekonomi semasa ini, ada satu isu yang menarik dan bahkan dipolitikkan juga tentang rating ini. Fitch rating yang mana kita telah pun jatuh daripada AAA- kepada BBB+. Ramai yang mungkin tidak memahami rating itu apa dan apa ertinya bila jatuh ini. Tidak kurang juga dipolitikkan oleh pihak oposisi. Rating ini ialah satu kaedah untuk memberi satu taraf lah, penerapan dalam konteks ini negara, ya, kemampuan negara untuk menguruskan ekonomi, untuk membayar hutang, dan rating ni ada 3 yang besar dalam dunia. Fitch ni satu Moody, satu Standard & Poor's. Ini 3 yang terbesar. 3 ni menguasai pasaran dunia lah. Dan rating ini diwajibkan untuk beberapa perkara. Macam di Malaysia kita ada, kalau kita nak terbitkan bond sukuk, kalau saya sebuah syarikat, saya nak ambil sukuk, diwajibkan untuk ada rating, ya, untuk agensi. Kita ada 2 syarikat penerapan di Malaysia ni. Jadi rating ni bukan saja di luar negara. Fitch di Malaysia ada juga, ya. Malaysia ada satu nama RAM, satu lagi nama MARC, ya. Jadi syarikat-syarikat rating ini tugas mereka ialah untuk memberi penerapan kepada syarikat-syarikat yang ingin buat pinjaman. Nak tengok kemampuan syarikat itu untuk membayar balik hutang. Itulah lebih kurang. Rating sejarahnya dulu tak payah rating, kerana kalau nak berniaga, kena pinjam satu kampung, ya, kenal, ya. Saya kenal saya satu kampung, tak payah rating lah, kita kenal. Tapi sekarang ni oleh kerana yang berniaga ni jauh-jauh terpisah, setengah tu duduk negara luar, jadi itu sebabnya perlukan rating lah sebagai panduannya. Dan kalau kita lihat kepada universiti, universiti ini salah satu rating yang paling ranking penerapan yang paling popular, QS, ya. Umpamanya Universiti Malaya ni top 100, ya. Kedudukannya 59, ya. Jadi ini antara maknanya rating ni bukan satu perkara yang baru, ya. Kita universiti diberi kedudukan tertentu, ya. Universiti macam MIT, ya. Kalau QS ni nombor 1, Harvard, ya, Oxford, ini antara universiti yang top 5 lah. Jadi rating ni bukan satu perkara yang baru. Dalam konteks Fitch ni, ia merupakan sebuah syarikat yang memberi penerapan kepada kemampuan sebuah negara untuk membayar balik hutangnya. Kita tak pernah, kita dalam Malaysia ni tak pernah ada rekod tak bayar hutang lah, ya. Hutang kita sentiasa bayar, rekod kita baik, amat baik lah, bukan baik, amat baik.
Tetapi rating lihat juga kepada perkara lain, pertumbuhan ekonomi, hasil negara, ya, defisit, tahap hutang, ya, tengok imbangan pembayaran, lihat juga keadaan politik, ya, politik, isu-isu tak diurus, isu-isu berkaitan rasuah. Jadi liputan rating ni banyak perkara yang dilihat. Jadi yang terkini Fitch ni memberikan kita rating B+, triple B+. Sebenarnya kita lama dah kita tinggal B+ ni tahun 2002 lah ya. Okay. Jadi dah 20 tahun lah kita berada tahap ini ya. Mana selepas 2002 tahap kita ya tinggilah pada sekarang ni. Jadi ini menimbulkan apa maksudnya, apa artinya? Jadi rating ni yang pertama sudah pasti menggambarkan keyakinan terhadap pengurusan negara, khususnya ekonomi negara. Dan rating juga memberi kesannya ialah kalau rating itu rendah umpamanya, ini akan beri sedikit banyak kesan kepada kadar faedah. Maknanya kalau kita pinjam, ya, kos pinjaman itu meningkat. Kalau rating kita tinggi, kalau kita AAA umpamanya, maka kadar faedah yang kita bayar itu rendah. Kerana keyakinan pemberi pinjam pada kita itu lebih tinggi. Jadi itu implikasinya ya. Apapun kita yalah dah keluar dah benda ni. Kita kena ada kita berpendapat bahawa kurang tepatlah kerana ekonomi negara kita ini kukuh ya. Ekonominya pelbagai ya, sektor pembuatan kuat ya, imbangan pembayaran kuat ya. Pertumbuhan kita pun kalau tengok dalam tempoh 71 sampai 2019 ya, kadar pertumbuhannya purata 6.1%, antara tertinggi dalam dunia. Kalau tengok negara membangun lain sekitar 3 ya, dalam tempoh 71 sampai 2019 kan. Ini menunjukkan pencapaian kita, ekspor kita pun baik, reserve antarabangsa pun baik. Tapi rating ini seperti mana kita tahu, mereka lihat kepada COVID. COVID ini sebenarnya memberi kesan ataupun semua negara terkesan ya, dan kesannya amat teruk sekali, tak pernah kita alami masalah ini. Jadi ini telah menjejaskan kedudukan kewangan kita. Ini menaikkan hutang kita, ada juga disebut tentang kestabilan politik. Apa pun kita boleh ambil iktibar ya, daripada rating ini, dan ini mendorong kita untuk cuba membaiki keadaan, dan insya-Allah kita ada kemampuan. Kita dalam masa 40 tahun ini sudah melalui 5 krisis ekonomi yang serius ya. 5 yang antaranya ialah 97-98, lepas tu 2008 ya, lepas tu sekarang lah pula ya. Sekarang 2020 ni. Jadi dalam masa ini dah 5 semua, dan rekod kita bila kita menghadapi krisis ekonomi kita pulih dengan cepat ya, dalam V-shape, dalam jargonnya dipanggil V-shape recovery ya. Jadi ini rekod kita. Jadi berdasarkan rekod masa lalu, kita yakin bahawa kita mampu untuk mengulangi rekod itu. Apapun kita perlu ambil perhatian ya, pengurusan kewangan ke, tadbir urus ke, kestabilan politiknya ya. Kita perlu memberi perhatian, dan insya-Allah kerajaan hari ini komited untuk pastikan bahawa negara kita kembali pulih, dan insya-Allah tahun depan ekonomi negara kita akan pulih. Tanda-tanda pemilihan pun sudah nampak dah di jalan-jalan raya ya. Jalan raya kereta banyak ya. PKPP ni pemilihan. Dulu rentas sempadan tak ada roadblock ya. 7 hari bulan dimasukkan roadblock. Jadi rakyat Malaysia mula bergerak ya. Seminggu lalu saya pergi ke Tapah R&R ya. R&R Tapah ni antara paling sibuk dalam Malaysia lah. Ya. Tapi adalah mungkin 10 kedai yang buka 200 tu memang lengang ya. Tapi apabila rentas sepadan ini dibolehkan, maka rakyat Malaysia akan mula bergerak. Apabila mereka bergerak, stesen minyak akan ada bisnes ya. Kedai-kedai runcit ada bisnes, R&R ada bisnes. Jadi oleh kerana ini barulah 7 hari bulan, ini baru 8 hari ni ya, besok 9 ya. Tiba-tiba rancak. Kita yakin ini akan memberi nafas baru kepada ekonomi kita ya. Dan itu kalau ekonomi ini berkembang, maka bantuan kerajaan pun boleh dikurangkan ya. Apabila ekonomi kita merudum, sudah pasti kerajaan diharapkan dapat membantu rakyat, khususnya memastikan bahawa
makanan lah yang utama sekali. Kita nak pastikan tidak ada yang tergendala makanan mereka. Datuk Seri, kita akan sambung seketika nanti untuk lihat secara lebih mendalam tentang elemen-elemen memulihkan kembali ekonomi Malaysia yang dilanda oleh bahana COVID-19. Jadi kita berehat seketika. Okay, bicara naratif pada malam ini, saya ditemani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi. Rancak kita bincangkan di peringkat awal tadi berkait tentang kedudukan ekonomi semasa dan juga komitmen kerajaan. Tetapi nampaknya ada juga yang dia kata sekejap bincang bajet, sekejap bincang RMK. Ada juga yang mungkin terlepas pandang itu kerana mereka mungkin tidak terdedah dan tidak fasih tentang tata cara ekonomi kita. Bezanya RMK ini berbanding dengan bajet kerana di dalam Parlimen berdebat tentang bajet. Tetapi Datuk Seri di sini bercakap tentang RMK. Mungkin ada yang tak perasan 5 tahun sekali punya ekonomi ini, Datuk Seri. Bajet ni ialah perancangan untuk setahun. Ya. Bajet ni membentangkan cadangan hasil. Maknanya berapa kita nak kutip hasil tahun depan. Bajet ni untuk satu tahun ke depan lah. Tahun 2021. Yang pertama ialah hasil. Yang kedua perbelanjaan. Yang tiga macam mana kita nak biayai perbelanjaan tersebut. Perbelanjaan pula ada dua, iaitu satu mengurus ni untuk bayar hutang, bayar gaji, bayar pencen. Pembangunan ialah untuk buat sekolah, buat klinik. Jadi bajet ini adalah satu dokumen yang membentangkan perancangan kerajaan untuk setahun. Ya. Yang pertama hasil dan juga perbelanjaan. Tapi yang lebih penting sekali ialah dasar kita, dasar fiskal kita. Kita nak mengembang dasar ke, nak belanja lebih ke, nak hutang lebih ke, nak naikkan hasil, dasar kita. Jadi itulah dua perkara. Satu ialah perancangan kita mengenai hasil, belanja dan juga macam mana kita nak biaya perbelanjaan tersebut sama ada hutang ataupun cara lain. Yang kedua, dasar-dasar kerajaan, ya. Kesejahteraan rakyat, umpamanya untuk memberikan perkhidmatan lebih baik pada rakyat, ya, pendidikan dan lain-lain. Itu bajet lah. Bajet itu setahun. Jadi prosesnya biasa mula bulan 3-4 dah mula dah. Mana bajet ni biasa bulan Oktober. Minggu ketiga Oktober, tapi tahun ni 6 November, lewat sedikit. Tapi proses nak sedia bajet tu bermula lebih awal lagi, 6-7 bulan dan dibuat urus yang amat intensif. Dan tahun ni kerajaan dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan mengadakan dibuat urus dengan parti politik, dengan pembangkang. Itu kelainan sikit lah, iaitu bajet tahunan, ya. Dibentangkan biasanya bulan 10 di Parlimen dan makan masa sebulan setengah diluluskan oleh Parlimen. Rancangan 5 tahun ini pula adalah rancangan jangka panjang, ya. Sekarang ni rancangan Malaysia ke-12, maknanya 12 kali lagi kita ni. Kita mula pertama tahun 56, belum merdeka lagi. Masa itu dipanggil rancangan Melaya pertama. Sudah pasti objektif masa itu ialah untuk membangun luar bandar, pertanian, tingkat pendapatan. Itu objektif masa itu, sesuai dengan masanya. Sekarang objektif berbeza lah. Sekarang kita wawasan kemakmuran bersama, dulu dasar ekonomi baru. Jadi itulah beza antara bajet adalah untuk tahunan. Rancangan Malaysia 5 tahun ini adalah untuk 5 tahun, ya, untuk jangka panjang. Dan RMK ini, rancangan 5 tahun ini mengandungi dua perkara. Yang pertama, dasar-dasar kita. Dasar digital, dasar pendidikan, dasar pertanian sebagai contoh, ya. Dasar teknologi, menggariskan dasar untuk jangka panjang. Yang keduanya, ia juga akan memperihalkan tentang peruntukan. Umpamanya peruntukan tahun depan, yang dalam rancangan Malaysia ke-12 ni, yang pertama tahun depan, itu dalam bajet, sudah ada dalam bajet. Jadi dua perkara, RMK ni ada dua perkara. Yang pertama berkaitan peruntukan. Peruntukan itu dilaksanakan melalui bajet tahunan. Jadi untuk tahun depan dah masuk dalam bajet. 22 masuk bajet tahun depan, ya. Itu jadi yang kita bertanggungjawab di EPU tempat saya ni ialah belanja untuk pembangunan, untuk buat sekolah, buat jalan raya, ya. Itu tanggungjawab saya dalam kerajaan. Itu yang pertama, peruntukan. Yang kedua, dasar kita. Dasar pertanian macam mana? Dasar TVET macam mana? Dasar industri untuk merancangkan sektor pembuatan umpamanya. Jadi itulah bezanya, ya. Ringkasnya
bajet itu setahun. Ya, RM5 itu rancangan 12 itu adalah untuk jangka panjang. Ya, tapi ada kaitan. Kenapa? Kerana Kementerian Kewangan dan Unit Perancangan Ekonomi memang kita bekerjasama rapat. Umpamanya bajet tahun depan untuk pembangunan adalah ditetapkan apabila EPU Unit Perancangan Ekonomi berbincang berunding dengan Menteri Kewangan. Itu kaitan antara bajet dengan rancangan 5 tahun. Ya. Khususnya kita bertanggungjawab kepada perbelanjaan pembangunan sahaja. Datuk Seri, pada peringkat agregat kita melihat RMK ataupun rancangan Malaysia 5 tahun ini lebih strategik berbanding dengan bajet. Kerana kita juga ingat bahawa Datuk Seri menyebutkan sudah 5 kali krisis ekonomi melanda, dan menariknya setiap kali berlakunya krisis itu selalu saja disebut where there is crisis there is opportunity. Dan kita melihat sudah masuk ke musim yang ke-12 RMK ini. Bagaimana kita nak merencanakan supaya kita tidak terus-terusan terperangkap di dalam, ada istilah yang ekonomi menyebut bahawa middle income trap, kemudian resource curse, terlalu bergantung kepada petroleum. Ini masanya yang saya kira, kerana itu saya menganggap posisi Datuk Seri sangat penting bila kita perlu merencanakan untuk 5 tahun akan datang. Kerana hanya dengan melihat 5 tahun, 10 tahun lah baru kita boleh keluar daripada belenggu dan juga skala serta skema ekonomi yang sedia ada ini. Jadi apa strateginya untuk RMK12 ini supaya kita boleh mula keluar daripada middle income trap misalnya? Krisis ekonomi ini membawa banyak pengajaran lah. Iktibar kepada kita COVID ini. Sebagai contoh, ya. Kita memang bergantung kepada pekerja asing, ya, sebahagian mereka tanpa izin parti, ya. Tapi apabila COVID ini kita lebih faham, ya, apabila rakyat Malaysia ni tiada kerja, dibuang kerja ke, apabila peluang pekerjaan terhad dan kita ada rakyat asing bekerja di negara kita, maka ini adalah satu cabaran yang perlu kita uruskan, ya. Ya, jadi orang kita tak ada kerja, orang asing ramai dalam negara kita. Itu sebabnya hari ini krisis ini mendorong kita untuk mengadakan dasar memberi insentif pada majikan yang menggantikan pekerja asing dengan pekerja tempatan. Diberi insentif, tak saya RM1,000 bagi setiap orang asing yang digantikan dengan pekerja tempatan. Jadi itu jadi ia mendorong kita untuk berfikir ataupun untuk melaksanakan dasar-dasar yang akan membawa kepada penggantian, ya, pekerja asing dengan pekerja tempatan. Satu lagi digital ni, ya, ekonomi digital. Memang dah ada Grab, ya, apa tu kita ada online Shopee dan lain-lain lah, ya. Jadi bukan benda baru, dah ada. Tapi dengan adanya COVID ini memberi kesedaran kepada kita bahawa kita kena ada migrasi. Kalau kita PKS, mikro, kalau kita bergantung kepada kita ada kedai, kita tak boleh bergerak nak pergi kedai macam mana. Jadi terpaksa cari kaedah perniagaan yang baru. Dan antaranya ialah perniagaan atas talian. Kita tahu ia mengalami peningkatan yang amat ketara, ya. Banyaklah cerita-cerita, termasuk saya dijeli ada satu Kak Ani Pizza nama dia yang perniagaannya berkembang dengan pesat. Jadi ini antara pengajaran yang kita dapat daripada COVID, ya. Yang penting sekali ia mendorong kita untuk merancangkan lagi penstrukturan ekonomi negara kita ni. Kalau kita kena menggunakan lebih teknologi, ya, dalam masa COVID ini. Kita perlu prihatin kepada PKS. Ada satu golongan yang bekerja dalam sektor informal yang berniaga di gerai-gerai ataupun di pekan-pekan kecil tepi jalan, goreng pisang umpamanya. Yang ini 10% rakyat Malaysia bekerja dalam apa dia panggil bidang informal. Jadi banyak mereka ni tidak ada perlindungan sosial, ya. Tidak ada EPF, tidak ada SOKSO. Jadi ini mendorong kerajaan untuk memikirkan cara bagaimana kita menggalakkan mereka menyumbang kepada EPF atau pada SOKSO, ya. Dan ini sudah pun berlaku. Tetapi apabila berlaku krisis ini mendorong kita untuk mempercepatkan proses perubahan. Itulah keadaan yang hari ini. Jadi berbalik persoalan saya tadi berkaitan dengan middle income trap, ya. Kita nak jadi negara maju. Kalau melihat kepada wawasan 2020 lah, tahun ini kita dah merayakan kejayaan lah. Ini tahun nak hujung tahun ni. Hari ini 8 bulan Disember. Patut kita dah gembira lah, ya, angkat belon ke bunga api ke merayakan kejayaan kita. Tapi malangnya kita tak sampai situ lagi. Kenapa? Kerana kita
pada pandangan saya, antara sebab kenapa kita masih lagi berada dalam perangkap ini ialah kerana kita gagal untuk mencipta teknologi dan untuk mengadaptasikan teknologi bagi membangun negara kita. Umpamanya kalau kita banding, kalau kita dengan Korea Selatan ni, 40 tahun dahulu kita lebih maju Korea Selatan. Tapi hari ini Korea Selatan ada Samsung, ada Hyundai, ada Lotte, ini gergasi dunia ya. Jadi itu yang berlaku di Korea. Maknanya Korea dia pun macam kita itu, dia pinjam teknologi asing, tapi Korea membangunkan teknologi sendiri dengan para saintisnya, universitinya. Jadi ini satu perkara yang harus kita lakukan. Maknanya Perdana Menteri pernah menyatakan bahawa kita tak boleh maju kalau selagi kita tak gunakan teknologi yang canggih. Jadi untuk kita keluar daripada middle income trap. Middle income trap bermakna kita sangkut, terperangkap dalam keadaan ini. Kita kalau umumnya kita ada 3 tahap pembangunan. Yang pertama kita negara mundur lah. Yang kedua negara pertengahan, middle income. Yang atas apa income lah. Ya, itu 3 kategori, develop ya, negara maju. Jadi negara mundur, di pertengahan dan negara maju. Middle income trap itu bermakna kita terperangkap. Tak nak naik, tak nak pangkat. Tak boleh nak graduate. Duduk sangkut middle income juga. Rakan-rakan kita dulu macam Korea ke, Taiwan ke, Hong Kong ke, yang sama dengan kita, Singapura pun sama dengan kita, sudah pun mendahului kita. Jadi persoalannya kenapa begitu? Okey, persoalan itu kita akan jawab selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana persoalan itulah yang penting untuk kita fahami letak duduknya RMK ke-12 ini. Bicara naratif pada malam ini, saya ditemani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi portfolio ekonomi. Adalah merupakan portfolio yang saya kira antara yang penting bila kita bercakap soal ekonomi ini, pastinya bahkan mungkin terpenting bila kita meletakkan perbincangan ini dalam kerangka RMK 12. Kerana saya sebutkan tadi bahawa bajet seperkara merancang ekonomi kita dari tahun ke tahun, tetapi bila kita ingin melonjak negara ke tangkah yang lebih tinggi, maka kita harus melangkau persepsi dan perancangan kita kepada 5-10 tahun. Maka di situlah letaknya RMK. Rancak saya bincang tadi, saya berhentikan Datuk Seri bila kita bercakap soal middle income trap ni. Datuk Seri menjelaskan tentang bagaimana kita terperangkap di peringkat pendapatan pertengahan ini. Kenapa tak dapat nak graduate beberapa tahun, dia repeat paper aja Datuk Seri. Jadi puncanya ataupun sebabnya dan bagaimana strateginya, saya rasa itu penting untuk Datuk Seri ulas malam ni. Negara kita di segi sumber alam ya, antara terkaya lah. Kita ada hutan, ada getah kelapa sawit, ada minyak, ada gas, dulu ada biji timah, ada biji besi, ada boksit, macam-macam lah. Jadi di segi sumber, kita antara yang paling kaya di dunia. Ramai berpendapat bahawa yang penting bukan sahaja sumber, tetapi yang penting ialah talent ataupun bakat tenaga manusia lah, modal insan ya. Kalau dulu Perdana Menteri kita dulu sebut yang Pak Lah sebut modal insan ya. Jadi kita perlu modal insan yang berkualiti. Pada saya itulah antara puncanya lah. Maknanya kita ada tapi tak cukup. Kalau tengok China, saya nasib baiklah. Kenapa? Kerana saya kali pertama saya ke China dan kali kedua tu jarak jauh. Kali pertama tahun 85. Masa itu orang Cina ramai yang kebuluran ya. Orang Cina naik basikal, orang Cina pakai mausut, kereta tidak ada, kedai tidak ada, infrastruktur jalannya. 85. Saya nasib baik kerana kali kedua pergi ke China dah tahun 2007. 22 tahun kemudian, dan saya lihat, saya tak boleh percaya ya. Mana infrastrukturnya, kereta apinya, keretanya. Hari ini Huawei umpamanya. Syarikat gergasi dalam IT 5G ya, sampai Amerika takut kepada Huawei, dikenakan sekatan-sekatan oleh Trump dan pihak lain lah ya. Tengok Geely umpamanya. Geely ni sekarang ni dia bersama dengan Proton. Proton menghadapi masalah. Saya tahu dulu saya Menteri MITI, antara tugas saya ialah untuk memantau industri otomotif ini. Memang Proton menghadapi masalah, tapi bila dia bergabung dengan Geely ni ya, Geely dilihat sebagai sebuah syarikat yang hebat ya. Volvo dibeli oleh Geely, dimantapkan
dijadikan sebuah jenama yang hebat semula. Jadi itu antara syarikat-syarikat China. Kalau dalam bidang drone umpamanya, kebanyakan drone dalam dunia ni dibuat di China ya. Jadi negara China ni sudah menandingi banyak negara. Pada saya negara China ni negara maju. Kenapa? Kerana universitinya, kerana saintisnya. Orang China yang pergi ke Amerika ada yang balik semula, pakar-pakar dalam bidang engineering, ya, bidang aeroangkasa dan lain-lain. Jadi pada kita yang penting ialah bakat lah. Bakat makna modern insan itu penting. Universiti kita dalam main peranan yang penting. Kalau tengok Korea, bagaimana mereka daripada pengguna teknologi, ya, daripada negara asing, Amerika, lain-lain, Eropah, menjadi pencipta teknologi. Ya. Samsung hari ini adalah antara jenama yang paling hebat. Ya. Kalau dulu Nokia, kalau handphone ni, sekarang tak ada Nokia dah. Dah tidak ada dalam peta lah apa tu kalau handphone. Jadi contoh macam sekarang dalam bidang kereta api laju, ya, memang China adalah antara kata saya dah negara China dah bina lebih 30,000 kilometer. Di negara China, di luar negara pun China membina kereta api laju. Di Malaysia pun kita pakai gerabak kereta api di Batu Gajah. Ada sebuah syarikat China yang memasang gerabak kereta api dan banyak gerabak di Malaysia ni daripada negara China. Apa tu ECRL, kereta api Pantai Timur umpamanya, sedang dibina oleh negara China. Jadi China satu contoh sebuah negara yang miskin, yang lebih miskin pada Malaysia, yang ramai rakyatnya kebuluran. Hari ini China menguasai teknologi. China merupakan negara pertama dalam bidang perdagangan nombor 1 yang terbesar. Ya, maknanya tak ada negara lain lebih besar dari China lah. Dan banyak negara dalam dunia, rakan dagang utama mereka negara China. Begitulah betapa pentingnya negara China. Yeah. Jadi apabila negara China ni umpamanya merosot pencapaian ekonomi, maka negara lain pun terkesan. Tapi tahun inilah, tahun COVID ni, China satu-satunya negara yang mengalami kadar pertumbuhan positif. Banyak negara Amerika, ke Eropah, ke Jepun, Malaysia, Singapura semuanya negatif kadar pertumbuhan. Tapi negara China positif. Itulah pada pandangan saya antara perkara yang perlu kita lakukan dalam rancangan Malaysia ke-12 dalam pastikan bakat talent kita, sumber manusia, modern insan ini kita bangunkan yang berkualiti. Yang kerana kalau pelabur-pelabur datang ke Malaysia, dia tanya kita, di Malaysia ni ada tak engineer hebat-hebat. Di Malaysia ada pakar-pakar IT yang hebat. Dan kalau tidak ada, mereka akan pergi negara lain. Jadi itulah sebabnya universiti kita naklah di tingkat prestasi. Universiti kita telah mencatat kejayaan yang baik juga, ya. Akhir-akhir ini semakin baik, alhamdulillah. Tetapi tak cukup lagi untuk menjadi negara maju lah. Kalau kita nak duduk di middle income trap, berpuas hati dengan di mana kita dipanggil middle income economy. Ya. Maknanya kita middle income tapi di atas lah. Jadi kita sikit lagi, ya, nak cecah bumbung tu, maka kita akan, kalau mengikut jagaan sekarang lah, mungkin sekitar 24-25 Malaysia mungkin menjadi negara maju. Kalau tidak, tahun ni lah, ujung bulan ni kita merayakan, ya, tahun di mana Malaysia mencapai status negara maju. Tapi malangnya kita belum sampai lagi. Apapun, kalau kita bersama, kalau negara kita ni stabil, diuruskan dengan baik, insya-Allah, ya, kalau ada perpaduan, maka kita akan dapat mencapai cita-cita kita untuk menjadi sebuah negara maju. Datuk Seri, izinkan saya memperdalam sedikit aspek ini kerana portfolio pendidikan juga bukanlah satu yang asing dari pengalaman kepimpinan Datuk Seri. Ya. Apabila Datuk Seri menyatakan bakat, kita juga melihat realitinya hari ini bila mana pendidikan itu juga menghadapi tekanan dengan perubahan dalam yang dibawa oleh Fourth IR, ya, revolusi industri keempat, yang menyebabkan struktur pendidikan sedia ada ni perlu dirombak, dicabut akar umbinya supaya dia menyegerakan pengeluaran bakat-bakat baru yang mungkin tidak lagi melihat pada degree, tetapi TVET yang sifatnya professional certificate ini. Bagaimana ini nak dilakukan di dalam RMK 12 ini? Apa building blocknya sebelum RMK 13 misalnya? Kalau itu tidak menjadi rahsia perancangan Datuk Seri dalam konteks ini. Ya, kita boleh kongsi secara umum. TVET ni satu subjek, satu perkara yang dah lama dibahaskan. Ya. Yang pertama, TVET ni umumnya peluang untuk bekerja itu lebih cerah. Ya. Yang keduanya, kalau ada TVET itu ada kemahiran, maka pendapatannya lebih tinggi, ya. Yang ketiganya lebih employable lah, ya, lebih senang dapat kerja. Ya. Tapi dalam negara kita ini, TVET sebagai contoh,
pertindahan. Ada rata-rata. Banyak kementerian yang ada. Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Belia dan Sukan, Semua Manusia, MARA. Jadi kita rasa ini ada pembaziran sumber lah. Jadi apa yang kita bincang dalam kerajaan, dipimpin oleh PU ialah untuk cari jalan bagaimana kita nak selaraskan. Orang putih kita nak streamline. Dari segi kurikulumnya, dari segi relevannya, ya dari segi bangunannya. Mungkin setengah-setengah penyedia TVET ini ada kosong, ada ruang lah, ada vacancy, maknanya tidak digunakan sepenuhnya. Jadi kadang-kadang kursusnya sama tetapi jauh beza sangat. Kurikulum kadang-kadang mungkin tak diselaraskan. Jadi sekarang ni kalau tengok kurikulum, dia dinamik. Maknanya kena ubah setiap tahun lah. Satu lagi kena ada hubungan industri yang rapat. Kalau di Jerman dia panggil dual training program, di mana separuh-separuh, ya, separuh dalam, separuh di industri. Jadi ini sistem ini terbukti memberi kelebihan antara sebab kenapa Jerman menjadi satu economic powerhouse, menjadi satu negara yang hebat teknologi ini adalah kerana sistem dual yang diamalkan. Kita amal juga tapi tak macam Jerman lagi lah. Jadi kita kena tidak ada pilihan untuk menjadi sebuah negara maju, untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang khususnya dalam industri. Kita kena bakat tadi. Bakat TVET ni penting. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 kita cari kaedah bagaimana kita nak selaras, nak pastikan kurikulum itu dinamik dan diubah sesuai dan ada hubungan lebih rapat dengan industri. Sekarang ni tidak ada penyelarasan. Penyelarasan kita pun angka-angka data-data pun kadang kita tak berapa tepat. Tapi kalau ada penyelarasan itu ialah antara perkara yang kita rasa amat perlu. Malaysia sebagai sebuah negara yang ingin mencapai kejayaan perlu kita perkemaskan, ya, sistem TVET dan penyelarasan dan pastikan bahawa kurikulum itu adalah relevan pada pekerjaan masa depan, jobs of the future. Kerana ya banyak kajian yang menyatakan bahawa yang kerja hari ini tak adalah ada 4-5 tahun akan datang, ya. Kenapa? Itu sebabnya dari segi kurikulum kita kena fleksibel. Mana sekarang kena ada kreativiti, dia panggil higher order thinking skill, kalau dalam konteks HOTS, HOTS itu, ya, terminologi dalam bidang pendidikan, maknanya kreativiti tidak terikat dengan sistem yang lama lah. Jadi kaedah pembelajaran. Saya bukan pakar di bidang pendidikan, tapi maknanya penting kita lihat dengan objektif kurikulum itu untuk pastikan bahawa tenaga kerja yang kita keluarkan itu dapat memenuhi keperluan masa depan. Itu cabaran bagi kita. Datuk Seri sudah menyebut soal bakat, menyebut soal teknologi digital dan industri. Bagaimana pula halnya RMK ini dia dalam menyentuh aspek misalnya perladangan dan juga pertanian, kerana isu food security ni, keselamatan bekalan makanan kita ni seringkali ditimbulkan setiap kali berubahnya kabinet. Semua menteri menyebutkan itu, tapi bagaimana impetusnya, dorongannya untuk menjelang RMK 12 selepas kita berehat seketika. Ya, bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, kita membutirkan dalam kesempatan masa yang sangat terbatas sebenarnya tentang RMK 12 ini dan banyak telah disebutkan tadi. Saya timbulkan sebelum berehat tadi, bagaimana pula dengan elemen perladangan dan juga pertanian ni, kerana ya ini ada kaitan yang food security ni selalu saja berbangkit, Datuk Seri juga. Pertanian ni sektor yang penting. Satu masa dahulu tahun 70 pertanian menyumbang kira-kira 30% pada ekonomi negara. Sekarang sekitar 7% lah, ya. Bukan makna pertanian tak penting, tetapi sektor lain berkembang lebih pesat. Maknanya pertanian ni tak berkembang pesat sangat. Pertanian ni umumnya dia bagi dua lah. Satu komersial, yang satu kelapa sawit ni separuh. Pertanian ni separuh kelapa sawit. Yang beras, terung ke sayur tu atau ikan tu separuh, ya. Jadi saya tahun 2008 saya menjadi Menteri Pertanian. Masa tu ada krisis makanan. Harga beras naik 3 kali ganda. Daripada $300 Amerika satu tong kepada $1,000 Amerika. Jadi kelang kabutlah ada rusuhan di beberapa negara apabila tak cukup makanan. Jadi itu antara ingatan saya lah. Mana tahun 2008 tu ada rusuhan. Kenapa tak cukup makanan. Jadi isu ni penting dan RM12 juga
kita akan bagi tumpuan. Dalam hal ini saya nak kongsilah apa yang kita sedang buat di Felda. Program pembangunan peneroka ataupun PPP, peruntukan 1 bilion diberikan untuk tempoh 4 tahun. Jadi projek rintis di Bukit Rokan di Negeri Sembilan, ya. Di sana ada cendawan, ada ternak anap, ada cili dan ada sayur-sayur lah. Dan di Felda gugusan Bersaut di Tanjung Malin, 1,500 peneroka sedang menanam MD2 nenas, ya. Jadi ini satu contoh lah di mana pertanian diberikan nafas baru, dan Felda juga sedang memperkenalkan teknologi pintar, ya, melalui dengan kerjasama dengan MOSTI, dengan UPM, ya. Jadi kita nak pastikan pertanian ni berubah, dan pertanian pintar ni adalah satu kaedah yang kita rasa boleh meningkatkan pendapatan para petani. Jadi kita nak lebih teknologi, cara yang lebih moden, kita nak galakkan anak muda untuk bertani. Tapi seperti kata Syed tadi, ini bukan benda baru, kita cakap lama dah. Realitinya kita import, ya. Kita punya balance lah antara import ekspor makanan ini kira 20 bilion, maknanya defisit 20 bilion lah. Jadi kita kena kurangkan. Ini sudah menjadi matlamat. Kita ada macam ayam kita cukup, macam lembu umpamanya. Di Felda kita ada, di Felda Sahabat di Sabah ada seorang nama Bakri, dia ada 4,000 ekor lembu. Jadi kita nak bangunkan orang-orang macam Bakri, dan di Keningau ada Yap, di Sabah juga, ya. Jadi tapi kita import kira 80%, ya, 75% kita import lembu, daging lembu ni. Jadi ini adalah satu bidang yang potensi cukup besar, ya. Sayur-sayur kita import daripada banyak negara, ya. Bawang daripada India tu, ya, kita tahulah, daripada China pun ada, kita import di Indonesia. Jadi peluang cukup besar. Jadi COVID ni juga memberi dorongan pada rakyat kita untuk bertani, ya. Di kawasan saya di Jeli umpamanya ada 200 ekar tanaman jagung. Dulu jagung adalah 2-3 ekar, ya. Jadi ini kita akan cuba bangunkan. Yang penting melalui smart farming, menggunakan teknologi macam aquaculture umpamanya. Ada teknologi yang digunakan yang membolehkan kita mengeluarkan ikan dan sayuran yang berkualiti. Jadi dulu kalau kita cakap pasal pertanian, ya, kita Cameron Highlands ke Singapura, umpamanya kita jual ke Singapura daripada Cameron Highlands. Sekarang kita, yang pertama kita nak kurangkan import kita, yang kedua kita cuba ekspor, ya, barang. Sekarang ni kita panggil bird's nest, kita ekspor negara China, Musang King, alhamdulillah, ya. Sekarang di Pahang, ya, ramai tanam Musang King. Dan ini kerana Musang King ni nilainya cukup tinggi. Jadi pertanian adalah satu bidang yang mungkin dia turun naik di segi minat dan juga perhatian kerajaan. Jadi dalam RM12, ya, saya tahu saya yang kata ni bukan perkara baru, tapi dalam RM12 kita nak beri penekanan baru, khususnya kepada pertanian pintar. Dalam konteks Felda, dulu pendapatan mereka cuma daripada kelapa sawit getah, ya. Sekarang nak pelbagaikan pertanian juga, tetapi pertanian yang high-tech, pertanian yang pintar, yang high value agriculture. Macam cendawan di Bukit Rokan itu, dia panggil white oyster mushroom, ya, yang harganya agak tinggi. Jadi inilah antara bidang-bidang. Buah tin umpamanya, sekarang ditanam di kawasan Felda, ditanam juga di Choping, di Perlis. Ini buah tin ni, tak salah saya, 1 kilo RM1, 1 kilo. Jadi kita nak galakkan pertanian. Pertanian ni boleh jadi lumayan, dan kita nak galak anak muda bukan saja mencuburi bidang pertanian, tapi menggunakan teknologi. Dan kita ada UPM, kita ada Mardi, ya, kita ada pakar-pakar pertanian. Ini boleh kita lakukan. Ya. Dr. Sri ada yang menyebutkan soal pelancongan yang paling teruk terjejas. Ya. Bagaimana nak memulihkan semula ni dalam seminit yang berbaki ni, Dr. Sri? Ya, selagi sempadan itu ditutup, ya, selama itulah pelancongan tidak berapa bertenaga lah. Tadi saya mesyuarat virtual lah dengan Ketua Menteri Sabah. Ya, Sabah antara negeri yang paling teruk terkesan bila pelancongan ini apabila kita tutup sempadan. Jadi sekarang ni kita dah buka mana untuk pelancongan dalam negeri. Bas-bas ekspres dah boleh bergerak dah. Jadi kita harap sudah ada konsep travel bubble, ya, antara beberapa buah negara, Singapura dengan China dan dengan Australia dengan Jepun, ya. Jadi Malaysia juga perlu fikir bab ini. Tapi kita kena kawal lah. Sekarang 1,000
lebih kes COVID masih, ni. Jangkitan ni kita kena kawal. Kerana kadang-kadang kalau tinggi negara luar pun tengok kita tak datang juga. Dia tak ada semangat nak buka apa tu sempadannya. Jadi yang penting kita kena buka sempadan. Selagi sempadan airport kita di KLIA ke Kota Kinabalu ke Senai ke Pulau Pinang tu tidak dibuka kepada international travel, kerana pelancongan ini kereta sewa, bas ekspres, restoran, pulau, shopping, semuanya pelancongan 15% daripada ekonomi negara bergantung satu pelancongan. Yang paling terkesan ialah pelancongan. Alhamdulillah langkah terkini ni kita harap akan menghidupkan semua sektor yang cukup penting untuk negara kita Malaysia, dan itu mewujudkan peluang perniagaan dan peluang pekerjaan yang baru kepada negara. Pastinya RMK 12 topik yang merentas dan luas, dan seharusnya dekat dengan minat kita semua, kerana ia bakal membantu untuk kita meningkat kembali prestasi ekonomi kita. Mudah-mudahan kita akan segera sampai kepada status negara maju. Terima kasih Datuk Seri kerana bersabar dengan kami pada malam ini, dan terima kasih kepada semua penonton yang beriman. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.